Bab 2. Kebangkitan nasionalisme. Apakah maksud nasionalisme? Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Semangat kebangsaan tersebut berkait rapat dengan perjuangan menentang penjajah dan semangat pembelaan terhadap bangsa dan negara. Seterusnya, gerakan itu akan mencapai kebebasan dari segi politik, ekonomi, sosial daripada penguasaan orang asing. Okey, seterusnya kita akan melihat pandangan tokoh-tokoh sejarah berkaitan dengan nasionalisme. Beberapa orang tokoh sejarah memberikan tafsiran berkaitan dengan nasionalisme mengikut pandangan mereka. Yang pertama, Hans Koch. Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara dan bangsanya. Yang kedua, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kek Kim menyatakan dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Seterusnya, pendapat ketiga dari Dr. Burhanuddin Al-Helmi menyatakan perjuangan menentang penjajah hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu Nation Front. Seterusnya, segala tenaga yang menentang penjajah hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang kepada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam. Kita akan menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Pendapat keempat, Profesor William R. Roth menyatakan kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor politik. Nasionalisme timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Pendapat kelima, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid menyatakan nasionalisme Melayu bukanlah gejala baru penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme telah wujud sezaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada konsep kebangsaan yang bersifat tanah Melayuan. Tokoh yang keenam, Datuk On Jaafar menyatakan kita hendaklah menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegas dan kuat, boleh berdiri di tapak kaki kita sendiri. Selain itu, mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Dan pendapat terakhir dari Dr. R. Suntara Linggam menyatakan nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Seterusnya, kita pergi kepada 2.2 perkembangan idea nasionalisme di barat. Untuk itu, kita akan melihat revolusi keagungan 1688, revolusi Amerika 1776 dan revolusi Prancis 1789. Tiga perkara penting kita akan lihat setiap perkembangan di setiap negara. Yang pertama, faktor perjuangan. Kedua, peristiwa. Ketiga, pengakhiran revolusi. Okey, kita masuk kepada revolusi keagungan 1688. Faktor perjuangan, keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Kedua, Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ketiga, penentangan ahli parlimen terhadap pembentukan raja berkuasa. Peristiwa
Raja James II melarikan diri ke Perancis apabila menyadari sokongan yang semakin berkurangan. Kemudian dikenali sebagai Revolusi Keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Pengakhiran revolusi. Bill of Rights digubal untuk memberi keutamaan kepada Parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Seterusnya kita akan lihat Revolusi Amerika 1776. Faktor perjuangan. Yang pertama, orang Amerika menentang penjajahan British. Seterusnya, British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Kemudian, penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai seperti Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stem, dan Akta Teh. Dan yang keempat ialah penduduk tanah jajahan menentang kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Peristiwanya, pemimpin di tanah jajahan menemukan Kongres yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Seterusnya, Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang telah ditulis oleh Thomas Jefferson. Pengakhiran revolusi. Revolusi Amerika berakhir apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan dan diberi nama baru sebagai Amerika Serikat. Yang ketiga, Revolusi Prancis 1789. Faktor perjuangan. Rakyat Prancis menerima pengaruh dan idea nasionalisme yang memperjuangkan seperti James Jacques Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Peristiwa. Sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintahan autokratik Raja Louis yang memerintah pada tahun 1776 hingga 1792 dan golongan bangsawan. Golongan ini memonopoli berbagai keistimewaan. Sebaliknya, rakyat terbeban dengan berbagai cukai. Pengakhiran revolusi. Golongan revolusi menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan seterusnya menggulingkan Raja Louis. Revolusi Prancis membawa kepada republik dan mengakhiri zaman pemerintahan beraja.